Tapi ada juga ulama-ulama kata aulatumun nisa ni bukan makna lamastumun nisa, sentuh perempuan. Kamu berjunuk, berjinabah, kamu bersetubuh dengan perempuan. Jadi khilaf kalangan ulama. Ada ulama kata batal wuduk sentuh perempuan, ada ulama kata tak batal dengan sentuh. Khilaf tapi di kalangan ulama Syafi'i dengan ulama Hanafi. Sebab itu bila berlaku khilaf tuan-tuan, Imam Hasan Al-Banna serujuk kitabnya Arkanul Bai'ah. Dalam dia kata rukun bai'ah yang pertama iaitu dekat Al-Fahmu. Di sana dia kata ada 20 perkara kita kena faham. Dia hurai di sini tuan-tuan sekalian dalam perkara ke-7 dan ke-8. Kalau kita ni tak sampai tuan-tuan satu peringkat ijtihad atau mujtahid, kita tak mampu, kita tak ada ilmu alat, kita tak ada ilmu nahwu, saraf, tak pandai bahasa Arab, tak pandai nak tafsir Quran, tak pandai kita nak ulas hadis dan sebagainya, maka disuruh kita lebih selamat, kita ikut ulama-ulama yang muktabar. Sekarang ni tuan-tuan, kita duduk di Malaysia, di tanah Melayu, selatan Thailand, kemudian sampai Indonesia, sampai Brunei, sampai ke Filipina Selatan. Semua ni tuan-tuan bermazhab Syafi'i. Jadi kita duduk di Malaysia ni, kita ikutlah apa yang ada. Tak ada ulama tolak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun tuan-tuan, dia bagaimana kita melihat sikap Imam Syafi'i, walaupun dia ada sikap dia sendiri berkaitan qunut. Bagi dia qunut ni sunat abad. Kalau kita tinggal disunatkan kita sujud sahwi. Tapi Imam Syafi'i bila dia pergi ke Iraq, dia nak mengaji dengan murid Imam Hanafi. Imam Syafi'i ini bila mak dia lahir dia, hari yang sama Imam Hanafi dijemput oleh Allah. Dia tak sempat jumpa Imam Hanafi. Dia sempat jumpa Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Dia pergi ke Iraq, orang tahu kata ini Syafi'i, anak murid Imam Malik, semua pakai suruh dia jadi imam. Dia jadi imam. Tapi dia tak baca qunut tuan. Sebab Hanafi tak berqunut subuh. Dia hormat. Ini khilaf ni tuan-tuan. Kita boleh tolak ansur lah. Kita mari tempat Hanafi, kita ikut cara Hanafi. Kalau tuan-tuan pergi tempat lain pun, katalah kita tuan pergi masjid India, itu Hanafi, sembahyang subuh. Walaupun dia tak qunut, dia bagi ruang kita untuk kita berqunut. Dia menghormati orang di belakang dia yang bermazhab Syafi'i. Ini perkara biasa lah tuan-tuan. Ini macam-macam duk jadi. Saya duk pening. Kadang-kadang tuan-tuan, setengah tu dia nak pegang Quran dengan hadis. Dia tak mau pakai ijma' dan qiyas. Ni pun kacau juga. Tuan-tuan, contoh kan berkaitan dengan ayat Quran. Kan? Ayat Quran. Ada nas-nas Quran saja. Tapi tuan-tuan sekalian, macam berkaitan dengan dengan masalah hukum yang Allah Taala sebut, kan? Yang kata kita ni makna kata la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Quran melainkan kamu suci. Macam mana menanggung Quran? Bolehkah tanggung Quran kalau tak ada uzur? Depa yang pegang pada Quran saja dan hadis, dia kata boleh sebab Quran kata jangan sentuh. Tapi tuan-tuan, ahli sunnah kata kita kena qiyas. Sentuh tak boleh, tanggung lagi tak boleh. Kita sentuh perempuan pun harap tanggung. Ambil pun tanggung, lagi tak boleh, bodoh. Geram lagu pun. Betul, ulama kata sentuh Quran pun tak boleh, tak ada uzur, tanggung lagi tak boleh. Aduh, pening aku. Bak anjing. Kan? Dalam hadis Nabi kata apabila satu bijana dijilat oleh anjing, maka hendaklah kamu basuh 7 kali. Salah satunya itu iaitu air tanah. Bagaimana kalau anjing kencing? Boleh tak? Jilat pun tak boleh, kencing lagi tak boleh. Binatang-binatang ni tuan-tuan, termasuk manusia, semua ini tuan-tuan sekalian, air liur dia tak najis kecuali anjing dengan babi ya. Kucing ke, rimau ke, gajah ke, ular ke, air liur dia tak najis. Tapi anjing ni air liur dia pun najis. Kalau kencing lagilah najis, bodoh. Bagi saya tuan-tuan, ulama dulu dah cukup dah. Berkaitan sapu kepala. Tuan-tuan baca, tengok balik ayat Quran. Allah Taala berfirman, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Famsahu bi ru'usikum. Sapulah kepala kamu. Kepala tu mana dia? Kata Imam Syafi'i, pada sebut kepala tu famsahu bi ru'u,
Ru'us ni kepala. Depan ru'us tu ada bi. Huruf ba. Bila disebut famsahu bi ru'usikum, sapulah sebahagian kepala kamu. Buat bi tu maksud sebahagian. Sebab itu Imam Syafi'i kata, sapu rambut pun boleh, kulit rambut pun boleh, kulit kepala pun boleh, tapi dalam kawasan kepala satu juzuk cukup, memadai, wajib. Tetapi tuan-tuan, contoh Imam Hanafi kata, sapu ni bukan sapu kepala, bukan sapu sebahagian kepala, sapu semua kepala. Dia sapu semua. Tuan-tuan tengok apa mamak-mamak sembahyang, semua dia sapu semua kepala dia. Jadi bagi mazhab kita Syafi'i, menghormati kata Hanafi itu kata, makna kata wajib sapu kepala, maka dihukumkan sapu kepala tu hukumnya sunat. Kerana meraihkan mazhab yang kata sapu kepala semua. Jadi ra'i meraih. Yang mereka pun begitu juga. Macam bak berkumuk. Kita tuan-tuan bagi mazhab Syafi'i, kumuk tak wajib. Buah ayak ke hidung pun tak wajib. Ketika mandi wajib ataupun ketika ambil wudu. Tapi mazhab lain, saya tak ingat mazhab mana, ada yang mewajibkan kumuk dan hidung. Sebab bagi mereka kata hidung ni, lubang hidung pun wajib basuh. Dalam mulut pun wajib basuh. Syafi'i kata tak wajib. Walaupun dia kata tak wajib, tapi menghormati ulama yang kata wajib, sunat berkumur-kumur, masukkan ayak ke hidung. Atau ra'i mera'i. Ni tak ada ra'i, cabar mencabar. Kata aku, ya aku pening kepala je ni. Kadang-kadang tu sampai tak ketahuan hala tuan-tuan. Saya pergi mengajar, ada orang tanya saya, Ustaz, ada orang kata kalau kita semayang usalli, tak sah semayang. Ada seorang pula tanya, bagaimana pula orang lepas semayang, dia sapu muka, batal tak batal semayang dia? Saya kata kacau. Yang saya nak baca ni, saya kata bukan hadis, tapi ini ulama punya. Ulama punya, dia punya panggil, kalau kita panggil matematik, panggil apa? Formula. Dia panggil formula, kaedah. Jadi yang kata semayang ni apa dia? Aqwalun wa af'alun muhtatamatun bitaslim, muftatahatun bitaslim, muftatahatun bitakbir, wa muhtatamatun bitaslim. Yang kata semayang ni beberapa perkataan, beberapa perbuatan. Mulanya takbir, buka muftatahatun, dibuka semayang itu dengan takbir. Takbiratul ihram. Sudah semayang ni salam. Jadi usalli tak semayang lagi. Sebab tak takbir lagi. Dia nak baca macam mana? Tak takbir lagi. Kita main bola bila mula? Prit. Masa tu baru dikira. Angkat kaki ke pelain kick ke, baru batal. Sebelum whistle bunyi prit, hang terbanglah tinggi mana pun tak batal. Tak batal permainan. Sebab tak mula lagi. Usalli tak mula lagi. Habis bayang bila? Habis bayang dengan salam. Sapu muka ni lepas bayang, kalau sebelum bayang, tengah bayang. Dah habis bayang. Kalau habis bayang, terkejut tiga pun tak batal. Yang ni lah Ustaz Fatih almarhum kata, kita ni jangan kita nak satu, nak keli pun tak tahu. Keli pasal usalli. Apa lah. Kita ni lah kita nak cari orang tak semayang. Nak tarik orang tak semayang, main semayang. Bukan duk kacau kawan dah semayang. Ayah, kita buat kerja dakwah ni tuan-tuan sakit kepala. Kita duduk nak tarik orang, dia pun main halau orang keluar. Awak tak lah, Ustaz penilah, saya penilah Ustaz. Orang tu kata orang ni, tak boleh macam tu, saya kata. Kita nasihat lah. Janganlah kita ada agama ni, jangan buat kerja macam ni. Kalau kita tak faham, kita baik kita pergi jumpa orang yang boleh bagi kita faham. Bincang dengan baik. Demi makna kata masalah umat Islam seluruhnya. Kan? Habis kita nak buat macam mana tuan-tuan, kan? Ini kerja-kerja kita lah. Sebab itu kalau ada lah duk main benda-benda pelik ni, macam contoh tuan-tuan, setengah orang kata kitab berzanji ni bid'ah. Kitab berzanji ni bid'ah. Saya kalau saya pergi ceramah Muhammad Rasul, saya bawa kitab berzanji. Saya bawa berzanji. Saya pergi, minta maaf lah orang UMNO pun kena panggil saya kan. Saya tengok-tengok mereka memang hebat baca berzanji. Saya bawa kitab berzanji. Ustaz, nak ceramah apa? Ceramah kitab berzanji. Saya pun baca lah. Nak baca semua tak sempat. Saya kata kita baca tengah-tengah ni. Wa arda'atuhum ayyaman summa arda'atuhu suwaibatul aslamiyah allati a'taqaha Abu Lahabin hina wafatuhu miladi sallallahu alaihi wasallam
bibusyro. Dia berkata Allah Allah. Boleh kan kurang? Hampa faham tak apa kitab berjanji ni kata? Wa ata'tu ummuhu ayyaman, telah menyusulah oleh Nabi akan ibunya beberapa hari. Summa ata'tuhu Suhaibatul Aslamiyah. Orang yang kedua menyusu Nabi namanya Suhaibatul Aslamiyah. Siapa dia Suhaibatul Aslamiyah ini? Allati a'taqaha Abu Lahab. Dia dimerdekakan oleh Abu Lahab. Suhaibah ni hamba Abu Lahab. Jadi tengah-tengah duk tawaf, Suhaibah datang, Tuan Abu Lahab, adik ipar Tuan Aminah melahirkan seorang anak laki-laki yang comel. Allah, dia tak ada Allah punya seronok. Dia kata Suhaibah, oleh kerana kamulah orang pertama yang sampaikan berita mengembirakan ini, aku merdekakan kamu. Allati a'taqaha Abu Lahab. Suhaibah ni dimerdekakan oleh Abu Lahab pada hari kelahiran Nabi. Pasal apa? Bibusyro. Kerana terlampau seronok. Abu Lahab seronok, tak ada arah, merdeka seorang hamba. Ikut sejarah tuan-tuan, mula-mula sambut maulud Abu Lahab. Tapi Abu Lahab bila orang Nabi bawa Islam, dia nombor satu lawan. Kita pun duk sambut maulud ya, nak lawan Nabi tak jadi. Dia baru kelipuk, dia tak faham. Begitu juga tuan-tuan sekalian, setengah orang kita baca Yasin. Apa salah baca Yasin? Baca surah Abang, baca Yasin mana lagi bagus? Betul tuan. Saya tengok muslimat di kampung saya lah. Cara nak menarik muslimat datang ke surau, ke masjid. Dia buat rumah ke rumah baca Yasin. Orang perempuan tahu lah bila pergi baca Yasin rumah dia, makan, minum, cuma hebat lah. Lepas tu ambil satu slot, 15 minit bagi sikit tazkirah, bagi sikit peringatan apa yang ada dalam Yasin. Akhirnya dia orang datang masjid tuan, tak pakai tudung, pakai tudung. Dulu tak kenal agama, datang mengaji. Bagus tak bagus? Saya rasa bagus, tak ada masalah apa. Ni semua tak boleh. Bid'ah. Apalah hang ni? Berjanji bid'ah, Yasin bid'ah. Wirid zikir lepas sembahyang pun bid'ah. Pada dia orang saja duk berembus asap rokok tu. Lepas-lepas bagi salam terus pergi duk di ajar tu, hisap rokok. Puh. Sampai orang tak kenal masjid kan kilang apa kan? Apa salah? Aduh aku. Jadi tuan-tuan tak salah kita terjebak benda-benda macam ni. Kerana Imam Ghazali kata binasa kita bila jadi suka bertengkar, suka berhujah, suka berdebat. Marilah kita jadi orang yang mengislahkan masyarakat, no? Sama-sama kita buat kebaikan. Itu dia. Jadi kita pun benda-benda ni, oleh kerana benda ada jadi koloni, kita ketengahkanlah benda ni. Jadi itulah tuan-tuan lebih kurang makna kata yang mampu kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan saya nak sampaikanlah nasihat saya ni. Tak payahlah kita bertengkar-tengkar sama kita sendiri. Cari jalan bagaimana kita nak menghimpunkan masyarakat, nak ajak semuanya kembali dan balik kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Macam biasalah tuan-tuan, ada di belakang tu. Kan senang tuan-tuan nak buat kerja agama ni. Kan senang. Saya terpaksa buat projek itu, projek ini. Belah itik berkeliling dengan kerah pula. Pagi-pagi kita belum kuliah subuh, belum habis pukul 8, dia pukul 7.30 merah. Main telur putih telur kita. Bukan seekor, 50 ekor. Dia pegang itik tu, telur tu. Kita halau dia digelar. Kalau dah 50 ekor dah 100 biji. Sedekah jariah kat dia. Buat gunung arwah kat dia. Nak buat dia mana? Susah tuan-tuan buat kerja agama ni, Tuhan saja yang tahu. Tak usahlah kita nak membinasakan senang. Tapi kita nak membina satu benda yang cukup payah. Buatlah sikit-sikit, sabar sikit. Begitu begini. Saya belah itik, telur saya buat telur masin. Lepas tu buat buah hulu. Buah hulu pun saya buat. Sampai dapat komplain daripada Sekatan Malaysia. Banyak telefon saya. Assalamualaikum, tolong. Nak komplain pasal buah hulu ni. Pasal apa pula? Ceramah deras nak mampu. Buah hulu lembut. Dia kata. Apa ni korek? Keras pun tak kenal lembut, tak kenal. Kita nak buat. Hari sekarang ni tuan, macam saya sebut bulan lepas, saya sedang membina kompleks tahfiz untuk muslimat. Sebenarnya dah ada tempat budak perempuan hafal Quran ni, tapi ramai sangat. Orang tua-tua ramai duduk, orang tua-tua yang perempuan lah ramai duduk, menyebabkan bercampur tahfiz dengan orang tua-tua pondok ni macam tak cantik lah saya tengok. Jadi tanah kita masih ada 2 ekar, saya dirikan. Makna kata di tanah yang kosong tu,
kita dirikan untuk bangunan tahfiz, menghafal Quran, kemudian asrama, dan sekarang ni kita sedang buat tandas. Jadi kalau siap semua, baru kita nak buat rumah guru pula, 3 pintu, supaya guru boleh mengawas pelajar perempuan ni untuk menghafal Quran. Sumbangan tuan-tuan pada tengah hari ni, saya guna ke arah tu lah, untuk maknanya kita kata menyiapkan komplek tahfiz ni untuk muslimat dijangka boleh siap lah. Makna kata raya puasa ni saya rasa boleh siap lah, insyaAllah. Kemudian kita akan kita akan buat pengambilan pelajar muslimat selepas raya puasa ni nanti, insyaAllah. Itu saja tuan-tuan. Saya dimaklumkan kita ada solat hajat, nanti kita maklumkan lah. Ni ada lagi nak baca. Lagi kita baca, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.